Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar anda di luar sana? Cikgu sangat berharap anda semua sihat sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton ITTV, TV pendidikan anda. Saya Cikgu Siva akan mengajar subjek ekonomi untuk episod kali ini. Bab 3. Wang, Bank dan Pendapatan Individu. Unit 29. Belanjawan Peribadi. Pelajar-pelajar sekalian, belanjawan peribadi merupakan satu aktiviti yang dilakukan oleh individu bagi membolehkan seseorang individu tidak berbelanja melebihi daripada pendapatan. Ia merupakan aktiviti harian, mingguan dan juga seseorang individu boleh membuat belanjawan peribadi dalam bentuk bulanan. Untuk memberikan pendedahan yang lebih mendalam, mari kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan belanjawan peribadi. Definisi. Proses anggaran berdasarkan jumlah pendapatan boleh guna dan perbelanjaan. Belanjawan peribadi penting dalam kehidupan seharian individu dalam merancang sesuatu tindakan jangka panjang. Pelajar-pelajar sekalian, seperti yang telah cikgu terangkan tadi, maka tepatlah apa yang didefinisikan belanjawan peribadi, iaitu kata kuncinya kehidupan seharian individu merancang jangka panjang. Sudah pasti, belanjawan peribadi merupakan konsep yang sangat penting yang perlu dipraktikkan oleh setiap individu. Sekarang, cikgu sediakan satu grafik bagi membolehkan pelajar-pelajar memahami konsep belanjawan peribadi ini. Sebelum perayaan menjelang tiba, kebanyakan isi rumah membuat belanjawan peribadi dalam merancang perbelanjaan untuk perayaan yang akan tiba. Dari segi barang yang ingin dibeli, simpanan mencukupi atau tidak, dan juga sama ada memerlukan modal tambahan. Pelajar-pelajar sekalian, maka kesimpulan untuk belanjawan peribadi ini mempraktikkan seseorang individu supaya tidak menjadi seorang yang boros. Maka di sini sudah pasti ada caranya untuk membuat belanjawan peribadi. Sekarang cikgu akan terangkan bagaimanakah langkah-langkah untuk merancang belanjawan peribadi. Berdasarkan kepada carta yang anda lihat pelajar-pelajar, ia adalah langkah-langkah untuk merancang belanjawan peribadi. Bermula dengan mengenal pasti punca pendapatan dan jenis-jenis potongan wajib. Mencatat kesemua perbelanjaan yang perlu dilakukan. Menyusun perbelanjaan terhadap barang dan perkhidmatan mengikut keutamaan. Dan yang terakhir, langkah dalam merancang belanjawan peribadi adalah mengimbang di antara pendapatan dengan perbelanjaan. Langkah pertama, mengenal pasti punca pendapatan dan jenis-jenis potongan wajib. Pelajar-pelajar sekalian, apa yang anda lihat di kaca TV anda adalah di mana anda telah mempelajari apa yang dimaksudkan dengan potongan wajib, iaitu pelajar-pelajar perlu menyenaraikan kesemua potongan wajib seperti KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja, cukai pendapatan perseorangan, bayaran zakat dan perkeso, ataupun juga dikenali sebagai caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial. Ia merupakan di antara langkah pertama, iaitu mengenal pasti jenis-jenis potongan wajib. Manakala mengenal pasti punca pendapatan juga telah dikenal pastikan pada waktu ataupun dalam episod yang sebelum ini, di mana sebarang pendapatan individu, iaitu pendapatan faktor yang produktif dan pendapatan faktor yang tidak produktif, perlu disenaraikan, iaitu pendapatan faktor yang produktif seperti upah, bonus, allowance, komisen, faedah, sewa dan untung. Manakala bayaran pencen dan beasiswa merupakan pendapatan faktor yang tidak produktif, perlu disenaraikan pada tahap pertama, iaitu mengenal pasti punca pendapatan dan jenis-jenis potongan wajib. Pelajar-pelajar sekalian, langkah pertama ini sangat penting,
Ini kerana tanpa mengetahui berapakah jumlah pendapatan boleh guna yang boleh dibawa balik ataupun dipanggil boleh digunakan, sudah pasti belanjawan peribadi tidak dapat digunakan dengan konsep yang betul. Maka, kita boleh menjurus kepada langkah kedua. Langkah kedua, mencatat kesemua perbelanjaan yang perlu dilakukan. Bagi seseorang individu, perbelanjaan di sini kemungkinan seperti sewa, tambang, perbelanjaan makanan, perbelanjaan untuk akhbar, membayar bil elektrik dan air dan juga perbelanjaan di luar jangkaan merupakan di antara perbelanjaan-perbelanjaan yang mungkin akan dilakukan oleh seseorang individu. Ia merupakan langkah kedua dalam proses merancang belanjawan peribadi. Langkah ketiga, menyusun perbelanjaan terhadap barang dan perkhidmatan mengikut keutamaan. Seperti yang anda lihat di kaca TV anda, pelajar-pelajar, ia adalah satu konsep yang mudah bagaimanakah kaedah yang boleh digunakan untuk menyusun perbelanjaan terhadap barang atau perkhidmatan mengikut keutamaan. Sudah pasti, perbelanjaan tetap diutamakan, diikuti dengan perbelanjaan harian, perbelanjaan mingguan dan juga yang terakhir, perbelanjaan di luar jangkaan. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah pun mengenal pasti punca pendapatan, mengenal pasti jenis potongan, kita telah pun mengenal pasti kesemua perbelanjaan yang akan dibuat. Maka, langkah terakhir dalam mengenal pasti ataupun merancang belanjawan peribadi adalah mengimbangkan di antara pendapatan dan juga perbelanjaan. Langkah terakhir ini penting bagi memastikan perbelanjaan tidak melebihi pendapatan. Perancangan awal boleh dibuat sekiranya terdapat perbelanjaan melebihi pendapatan. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun cikgu tunjukkan bagaimanakah cara untuk merancang belanjawan peribadi berserta dengan cara bagaimanakah belanjawan peribadi boleh dikira. Tetapi persoalannya sekarang, pelajar-pelajar, kenapa ataupun pentingkah belanjawan peribadi? Mari kita lihat sejauh mana kepentingan belanjawan peribadi bagi seseorang individu. Apa yang anda lihat di kaca TV anda, pelajar-pelajar, adalah carta atau rumusan kepentingan belanjawan peribadi, iaitu membolehkan individu menabung, mendahulukan barang yang lebih penting, merancang perbelanjaan mengikut pendapatan boleh guna, membantu mengawal kenaikan harga serta membantu mengelakkan hutang. Pelajar-pelajar sekalian, walaupun terdapat pelbagai kepentingan belanjawan peribadi, tetapi akar umbinya adalah untuk mengelakkan seseorang individu tidak berbelanja melebihi pendapatan. Ini kerana sekiranya seseorang individu itu gagal membuat belanjawan peribadi ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil budget, sudah pasti perbelanjaannya melebihi dari pendapatan. Berdasarkan kepada carta yang dilihat pelajar-pelajar adalah kesan apabila perbelanjaan individu melebihi pendapatan. Ia akan membawa kepada pembaziran, beban hutang bertambah, tabungan berkurang, harga barang akan naik dan juga meningkatkan permintaan barangan import. Sekiranya melihat kesan apa yang telah cikgu tunjukkan tadi, pelajar-pelajar, sudah pasti perbelanjaan melebihi pendapatan tidak baik bukan sahaja kepada individu, malah kepada sesebuah negara. Ini kerana konsep inflasi di sini boleh menjurus kepada perbelanjaan kalau ataupun membelanjakan lebih daripada tahap kemampuan. Sebab itulah sesebuah negara sangat mementingkan individu tersebut kurang berhutang. Kerana apabila perbelanjaan melebihi daripada pendapatan, di situ individu mula akan berhutang. Carta seterusnya merujuk kepada kesan apabila pendapatan individu melebihi perbelanjaan. Berbeza dengan apa yang telah kita lihat, iaitu berbelanja dengan berjimat cermat. Kehendak individu yang lebih penting diutamakan. Meningkatkan tabungan, meningkatkan pelaburan, mengawal harga barang dan mengurangkan import. Pelajar-pelajar sekalian, sekiranya anda melihat kedua-dua perbezaan di antara perbelanjaan melebihi pendapatan
dan pendapatan melebihi perbelanjaan memberikan konsep yang secara langsung, di mana sudah pasti ia memberikan impak yang berbeza. Maka sebab itulah belanjawan peribadi sangat penting untuk dipraktikan oleh setiap individu. Tidak salah anda bermula dari sekarang walaupun masih di bangku sekolah. Pelajar-pelajar sekalian, sekiranya pendapatan melebihi daripada perbelanjaan, maka konsep tabungan akan wujud. Sudah pasti, konsep tabungan ini tidak bermakna ataupun tidak wujud sekiranya perbelanjaan melebihi daripada pendapatan. Sekarang, cikgu akan terangkan pula bagaimanakah konsep tabungan. Konsep tabungan bermaksud sebahagian pendapatan boleh guna yang tidak dibelanjakan untuk membeli barang dan perkhidmatan. Sekiranya melihat tujuan menabung adalah untuk membiayai pendidikan, untuk tujuan awasan, untuk memenuhi cita-cita tertentu, untuk menambahkan punca kewangan, dan yang terakhir, tujuan menabung juga untuk membeli barang tahan lama secara tunai. Di antara cara-cara menabung, individu boleh menabung di bank perdagangan, di mana bank perdagangan menawarkan pelbagai jenis akaun semasa, akaun tabungan dan akaun tetap dalam bentuk pulangan faedah juga diberi. Bank Simpanan Nasional (BSN) pula juga menawarkan simpanan dalam bentuk akaun giro ataupun simpanan sijil premium juga menawarkan faedah dan dividen. Koperasi, syarikat insurans tidak kurang pula juga boleh menawarkan pelbagai bentuk tabungan. Pelajar-pelajar sekalian, sebelum cikgu mengakhiri konsep tabungan ini ataupun dalam konsep yang melibatkan belanjawan peribadi, adalah baik kita melihat kesimpulan berkaitan dengan konsep tabungan yang membolehkan pemberikan pendedahan yang lebih baik apabila anda meneruskan dalam episod seterusnya, iaitu kita akan mempelajari berkaitan dengan pelaburan. Maka, konsep tabungan ini melibatkan seperti bentuk pendapatan. Individu yang menyimpan wangnya di institusi kewangan seperti bank perdagangan dan syarikat kewangan akan memperoleh faedah atau dividen. Dari aspek risiko ketidakpastian, tabungan tidak melibatkan risiko dan ketidakpastian kerana ada pulangan faedah dibayar apabila tempoh simpanan matang. Faedah dibayar tidak bergantung kepada firma sama ada untung ataupun rugi. Dan yang terakhir, aspek dari segi pulangan, tabungan memberikan pulangan yang tetap seperti dalam bentuk akaun tetap. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan berkaitan dengan belanjawan peribadi dan tabungan. Seperti biasa, mari kita lihat soalan yang telah cikgu sediakan. Soalan, senaraikan 3 kepentingan tabungan. 3 markah. Pelajar-pelajar sekalian, kehendak soalan ini adalah menjurus kepada kepentingan tabungan, di mana anda boleh memberikan kepentingan dan juga kebaikan tabungan yang telah cikgu huraikan dalam episod ini. Mari kita lihat jawapan untuk soalan ini. Tujuan menabung adalah di antara jawapan untuk kepentingan tabungan. Anda boleh menyenaraikan mana-mana 3 jawapan yang telah diberikan sebelum ini, ataupun untuk membiayai pendidikan, untuk tujuan awasan, untuk memenuhi cita-cita tertentu, untuk menambahkan punca kewangan ataupun untuk membeli barangan tahan lama secara tunai. Untuk soalan ini, pelajar-pelajar tidak perlu memberikan huraian kerana kehendak soalan adalah senaraikan sahaja. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan untuk episod kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Salam ceria dan jumpa lagi.